majlis ilmu secara maya yang kita khaskan untuk perbincangan terhadap kitab Riyadhus Salihin. Ada beberapa sahabat saya cuba menghubungi saya mengatakan bahawasanya Zoom ini boleh dihack oleh mana-mana orang dan mungkin akan ada maklumat-maklumat yang akan dicuri, tetapi saya kira dengan langkah yang dilakukan oleh saudara kita iaitu Abang Jafni dengan meletakkan password apa semua ni, saya kira memadai kot, kan. Bukannya kita nak bincang benda-benda rahsia negara dalam kuliah ni, kan. Bukan ada rahsia besar pun yang kita nak bincang. Kalau ada hackers nak masuk dalam kuliah ni pun, saya rasa hackers pun akan insaf. Kerana tak ada apa yang menarik melainkan hanya berbicara tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan bermula dengan hadis yang ketiga. Wa an Aisyah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiruh muttafaqun alaih wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dara Islam. Hadis ni sebagai hadis yang ketiga yang Imam Nawawi masukkan di dalam Riyadhus Salihin. Baik, maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana saya telah pun menjelaskan dalam kuliah yang lepas tentang siapakah dia Aisyah radhiyallahu anha, dan saya rasa tidak perlu untuk saya ulang semula biografi ringkas Aisyah ni kerana semua masih ingat lagi. Maksudnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Wa idzastunfirtum fanfiru, apabila kamu diminta oleh pemerintah untuk berjihad, keluar berjihad, maka keluarlah. Hadis ni muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Maka di sini timbul perbahasan di kalangan para ulama, kerana di sana ada satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wala tanqati'ul taubah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha atau kama qala. Kerana di sana ada satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyebutkan di dalam hadis itu, tidak akan terputusnya hijrah, tidak akan terputusnya hukum hijrah melainkan apabila telah terputusnya taubat, dan tidak terputusnya taubat melainkan apabila matahari naik daripada barat. Kita semua tahu matahari naik daripada barat merupakan tanda-tanda kiamat. Bahkan ini merupakan tanda kiamat yang besar. Jadi apabila matahari naik daripada barat, maka taubat telah pun terputus, pintu taubat telah tertutup, maka tidak ada ruang dan peluang bagi orang yang tidak bertaubat sebelum daripada itu untuk bertaubat. Maka bila Nabi sebut dalam hadis tersebut, hijrah tidak akan terputus melainkan apabila telah terputusnya taubat, dan taubat tidak akan terputus melainkan apabila matahari terbit daripada barat. Ini memberikan satu gambaran bahawasanya hijrah itu tidak terputus melainkan apabila hampir-hampir nak kiamat. Sebelum daripada saya nak huraikan masalah ini, ingin saya jelaskan bahawasanya, saya ingatkan semula kita semua berkenaan dengan hijrah. Hijrah maksud apa? Hijrah ada hijrah maknawi, ada hijrah hakiki. Hijrah maknawi, hijrah madi. Hijrah maknawi ini hijrah meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang. Dalam hadis Nabi sebut, ialah Nabi kata, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu, hadis Bukhari. Atau kama qala, yang bermaksud muhajir, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang. Ini hijrah maknawi. Di sana ada hijrah fizikal. Hijrah fizikal ialah berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Maksud hijrah dalam sejarah Islam, yang pertama meninggalkan kerajaan kafir yang menindas, meninggalkan kerajaan kafir yang menakutkan, meninggalkan kerajaan kafir yang
membunuh orang Islam dan tidak membenarkan orang Islam untuk melakukan kerja-kerja ataupun syiar-syiar agamanya, masuk ke dalam negara kafir yang memberikan perlindungan. Ini yang mana sahabat tunjukkan ketika mana mereka berhijrah pergi ke bumi Habsyah. Di sana ada satu lagi hijrah yang lebih besar yang disebut sebagai hijrah yang mana semua orang yang pergi ke negeri ini dianggap sebagai muhajirin. Ya, maka hijrah ini ialah hijrah daripada negara kafir yang menakutkan, negara kafir yang menzalimi, negara kafir yang menindas orang-orang Islam, masuk ke dalam negara Islam yang memberikan perlindungan. Yang inilah yang Nabi sebut dalam hadis, hijrah daripada hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Hijrah merupakan satu peristiwa yang besar, yang mana hijrah ini orang yang pergi berhijrah akan meninggalkan buminya untuk semata-mata kerana nak menyelamatkan agamanya dan duduk dengan orang yang dia tidak pernah kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan sebelum daripada ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hijrah merupakan satu tuntutan agama sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Sesiapa yang masuk ke dalam Islam, maka tanggungjawab dia untuk berhijrah tu ada. Maka dia wajib berhijrah daripada Mekah ke Madinah bila dia masuk Islam. Maka bila Nabi membuka kota Mekah, Nabi ucapkan tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah, dan hadis ni secara zahirnya menyanggahi hadis yang saya bacakan tadi, yang mana Nabi kata hijrah tidak terputus melainkan setelah terputusnya taubat, dan taubat itu tidak terputus melainkan setelah kita katakan matahari terbit daripada barat. Sekarang ni matahari belum terbit daripada barat. Tiba-tiba Nabi kata hijrah telah tidak ada. Maka hadis Nabi SAW, ketika kita membacanya, kita perlu membaca hadis tersebut berdasarkan kepada dimensi yang melingkari hadis. Bila kita nak baca hadis, kita nak baca sesebuah hadis, kita mesti baca berdasarkan dengan dimensi hadis tersebut. Dimensi ni maksudnya sesuatu yang melingkari sesebuah hadis. Di sana ada dimensi masa, di sana ada dimensi tempat, di sana ada dimensi kita panggil dimensi penutur ataupun pendengar. Saya nak share pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan dimensi ini, yang mana sekarang ni saya tengah buat satu buku. Yang mana buku ni sebenarnya disponsor oleh kawan-kawan tuan-tuan juga di Melbourne tu. Saya tak nak bagi tahu nama sebab dia tak bagi tahu, dia kata biar benda ni jadi rahsia kan. Jadi saya tak boleh bagi tahu nama lah. Tapi adalah kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan tu sponsor buku ni. Saya dah tulis lebih kurang dalam 131 muka surat dah. Jadi insya-Allah dalam hujung tahun ni boleh siap. Baik, hadis berdasarkan dengan dimensi. Di sana ada dimensi masa. Dimensi masa ni maksudnya kita waktu kita membaca sesebuah hadis, kita perlu tahu konteks masa sewaktu Nabi SAW menyebutkan hadis tu. Contoh, bila kita nak baca hadis, okey ini contoh hadis Nabi SAW, Nabi kata al-khamru min hataini syajaratain al-karmah wan nakhlah. Arak mesti datang daripada dua pokok ini, iaitu pokok kurma dan juga pokok anggur. Terjemahan terbalik. Pokok anggur dan juga kurma. Saya betul kan? Sekejap. Anggur dan kurma. Okey. Pokok anggur dan kurma. Kalau kita tengok, semua boleh nampak skrin yang saya share ni? Okey. Dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan arak datang daripada dua pokok ni. Sedangkan kita tengok zaman ni, arak bukan hanya daripada dua pokok ni saja. Ada arak yang datang daripada malt, yang kita panggil sebagai beer. Tuan-tuan mungkin lebih faham daripada saya kerana tuan-tuan dan puan-puan hidup di negara yang ramai rakyat dia minum. Orang-orang Kristian ramai minum arak ni. Tapi ada arak yang diperbuat daripada malta, kan? Beer. Ada arak yang dibuat daripada beras, yang kita panggil sebagai sake. Arak orang Jepun. Jadi, bila Nabi sebut arak datang daripada dua pokok ni, kita jadi muskil. Jadi bila kita fahami, hadis ini berdasarkan dengan konteks zaman, yang mana Nabi menyebutkan hakikat ini untuk orang yang duduk di bumi Hijaz,
yang mana orang yang duduk di kawasan semenanjung Arab pada masa tu memang arak datang daripada dua pokok ni. Kalau tak anggur, tamar. Kerana beras tak ada di zaman tak ada di tanah Arab di zaman Nabi SAW. Beras sampai sekarang pun kalau orang Arab makan nasi, dia akan import daripada India. Okey, itu dimensi masa. Okey. Baik. Kemudian di sana ada lagi dimensi yang kita panggil dimensi tempat. Kita tengok dimensi tempat. Yang mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kedudukan kiblat. Nabi kata ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Kawasan di antara timur dan barat itu ada kiblat. Kawasan timur dan barat tu Nabi kata ada kiblat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut la tastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala tastadbiruha syarriqu aw gharribu. Kamu ni bila nak buang air besar, kamu jangan kalau kamu nak buang air besar di kawasan yang terbuka, contohnya macam padang pasir, macam hutan, tak ada toilet, emergency, maka kamu jangan memandang kiblat bila buang air besar, kamu jangan membelakangkan kiblat. Faham tak arahan ni? Arahan Nabi bila kamu nak buang air besar, bukan di kawasan yang toilet yang ada di dinding. Kawasan terbuka macam padang pasir dan juga hutan, dalam keadaan kita pergi camping ke apa, tak ada toilet. So bila kita nak buang air di kawasan terbuka, kita perlu untuk jaga adab ni. Jangan pandang kiblat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat. Jangan bagi kiblat di belakang kita, jangan bagi kiblat di depan kita. Ni adab. Tapi Nabi kata syarriqu agharribu. Maka hendaklah kamu pandang ke timur ataupun pandang ke barat. Arahan yang pertama itu difahami. Maksud arahan Nabi yang pertama tu difahami. Bila nak buang air, jangan pandang ke timur, jangan pandang ke barat. Jangan memandang kiblat, jangan membelakang kiblat. Tapi arahan kedua tu macam confuse sikit. Bila Nabi kata pandanglah ke timur atau ke barat. Kerana saya yang duduk di Malaysia ni, kan, saya sekarang ni duduk di Malaysia, kiblat saya belah barat. Saya ingat Australia pun lebih kurang sama kot macam Malaysia. Kiblat dia ke arah barat sikit. Kerana dia berada di timur. Kan? Jadi, yarhamkallah. Jadi apa ni, Abang Rosman bersin tu nampak. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita memahami hadis ni, kita asingkan dia daripada konteks dia, tu yang jadi keliru tu. Tu yang jadi keliru tu. Jadi yang bila tak kelirunya? Tak kelirunya ialah apabila kita faham hadis ni berdasarkan konteks tempat. Arahan yang pertama yang Nabi kata jangan pandang kiblat, jangan belakang kiblat tu, itu arahan untuk semua umat. Semua orang bila nak buang air bukan dalam toilet, di tempat yang terbuka kerana kecemasan dan tidak ada toilet, maka kita perlu untuk melazimi adab jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat. Tapi arahan yang kedua yang Nabi kata hendaklah kamu pandang ke timur atau ke barat, itu adalah arahan untuk orang-orang yang berada di Madinah kerana kiblat orang-orang Madinah berada di selatan. Jadi saya tunjuk sikit. Tengok sikit kiblat orang Madinah. Okey. Belajar ada apa? Ada skrin ni syok lah sikit kan. Kau tak saya cakap seorang-seorang je. Okey. Tuan-tuan nampak kat sini? Okey, ni Mekah, ni Jeddah. Atas sikit ni Madinah. Ni Riyadh. Okey. Jadi bila kiblat kita ditukar daripada Baitul Maqdis kat sini. Baitul Maqdis kat sini. Bila Nabi SAW doa pada Allah untuk tukar kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Mekah, so Mekah apa ni, Madinah kat tengah-tengah ni. Jadi kiblat orang Madinah berada di selatan kerana Mekah berada di bawah dia. Okey? Maka sebab itu sebenarnya arahan untuk orang Islam ni, arahan untuk Nabi salat memandang Baitul Maqdis sebenarnya berlaku di Mekah lagi. Tapi waktu di Mekah, Nabi tak jadi masalah untuk memandang Baitul Maqdis. Kerana kalau Nabi salat, bila Nabi salat,
Kena share balik. Nampak tak? Skrin saya ni nampak tak? Tak nampak? Tak ada. Tak ada Ustaz. Tak nampak. Sekejap, ada yang bagi miss. Okey, sekejap. Ustaz kena unshare dulu baru share yang dokumen slide Oh, betul, dokumen. betul, betul. Okey. Sekarang nampak Baik. Sekarang ni Mekah di sini. Madinah di atas ni. Baitul Maqdis di kawasan ni Palestin ni. Ni Baitul Maqdis. Nampak Okey. Sekarang ni sewaktu Nabi sampai dekat Madinah, Madinah kat sini lebih kurang. Madinah atas pada Mekah ni. Tempat tangan keza yang saya letak ni. Baik. Sewaktu Nabi sebenarnya arahan untuk Nabi SAW salat memandang Baitul Maqdis, sebenarnya arahan tu sewaktu Nabi dekat Mekah lagi. Cuma waktu Nabi kat Mekah, Nabi tak mohon kepada Allah untuk ditukarkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Kerana apa? Kerana pada waktu tu tak ada masalah. Walaupun nak memandang ke Baitul Maqdis, Nabi akan salat ke sini. Memandang, Nabi akan jadikan Kaabah di tengah-tengah dan Baitul Maqdis di depan dia. So Nabi solat di sini, secara automatik Nabi akan pandang Kaabah dan dalam masa yang sama Nabi akan pandang ke Baitul Maqdis. Tapi bila Nabi pindah ke Madinah, Nabi tak boleh lagi nak memandang Kaabah dalam masa yang sama memandang ke Baitul Maqdis. Bila pandang ke Baitul Maqdis, maka Nabi akan membelakangkan Kaabah. Maka timbul isu di situ, timbul satu isu, macam mana ni? Kalau kita nak pandang Baitul Maqdis, kita kena belakang Kaabah. Waktu itulah Nabi berdoa kepada Allah untuk Nabi memohon kepada Allah sambil Nabi mengangkat mukanya ke langit, meminta Allah Taala tukarkan kiblat ke Baitullahil Haram daripada Baitul Maqdis. Maka Allah Taala pun tukar. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka Allah Taala kata, kami sesungguhnya telah melihat wahai Muhammad, engkau mengangkatkan kepala engkau ke langit, meminta supaya kiblat itu ditukarkan daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, maka kami tukarkan kamu kepada kiblat yang kau suka, maka hendaklah kamu palingkan muka kamu ke arah Mekah. Itu ke arah Baitullahil Haram. Maka Madinah berada di utara, Mekah berada di selatan. Jadi bila Nabi kata, seseorang yang nak buang air bukan di dalam toilet, maka hendaklah jangan memandang kiblat, jangan belakangan kiblat. Maka hendaklah pandang ke timur ataupun ke barat. Bila pandang ke timur, maksud pandang ke arah ni. Ke arah Qatar, ke arah UAE, ke arah Oman, ke arah Iran. Bila pandang ke barat, maka pandang ke arah Somalia, ke arah Eritrea, ke arah Afrika. Maka bila pandang ke timur dan ke barat, tidak memandang kiblat. Jadi kita ni, bila mana kiblat kita berada di belah barat, sebab Malaysia di sini. Malaysia di arah ni, bawah sikit. Di arah barat. Maka kita janganlah pandang ke timur. Janganlah pandang ke timur atau ke barat, pandanglah utara ataupun selatan. Maka kita perlu memahami hadis Nabi sebahagiannya berdasarkan kepada konteks tempat. Ada hadis yang kita perlu faham, ada hadis yang kita perlu faham berdasarkan konteks manusia. Manusia ni maksudnya ada hadis yang mesti kita faham berdasarkan kepada konteks Nabi SAW itu sendiri sebagai pengucap, dan kena faham juga sebahagian hadis berdasarkan pendengar. Biasanya kita dengar soalan yang ditanya kepada Nabi SAW. Ada hadis sahabat tanya Nabi, mana Islam yang baik? Nabi jawab, beri makan dan beri salam. Ada hadis sahabat tanya, apa Islam yang baik? Nabi kata, salat pada waktunya. Ada hadis sahabat lain tanya lagi soalan, apa itu Islam yang baik? Nabi kata, beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah. Ada hadis lain sahabat tanya, apa Islam yang baik? Nabi kata, beriman kepada Allah kemudian berjihad fi sabilillah. Jadi mana satu Islam yang baik ni? Ada jawapan lain-lain daripada Nabi. Nabi jawab lain-lain ni menurut Ibn Hajar, jawapan yang lain itu disebabkan oleh kerana perbezaan orang yang bertanya. Ada orang bertanya, yang baik untuk dia bagi makan kerana dia ada duit. Tapi kalau dia miskin, tak payahlah. Laksanakanlah solat di dalam waktu dia. Kalau dia miskin, tak ada duit nak bagi orang makan, dia makan tak cukup. Takkan Nabi bagi tahu kat dia Islam yang baik untuk dia adalah memberi makan.
maka jawapan Nabi itu agak kurang sempurna untuk orang yang bertanya. Maka sebab itu perbezaan jawapan itu ada kalanya disebabkan oleh perbezaan orang yang bertanya. Ada juga hadis yang Nabi ucapkan kerana dimensi Nabi itu sendiri. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan ataupun Ummu Qais, ada seorang sahabat Nabi perempuan nama dia Ummu Qais, dia mengatakan Nabi SAW apabila Nabi telah tua dan sedikit berisi badan Nabi, Nabi memakai tongkat. Nabi pakai tongkat. Ini bukan satu pensyariatan umum untuk semua di kalangan kita pakai tongkat. Jadi kalau macam Abang Jafni yang masih muda, Abang Bukhari yang masih muda remaja ni, tak perlulah pakai tongkat. Jalan elok lagi, tak perlu untuk pakai tongkat. Kerana hadis Nabi pakai tongkat bila Nabi telah berumur dan badan Nabi telah berisi. Jadi tak perlulah kita pergi masjid bawa tongkat ramai-ramai. Kena ada satu sedia tempat, kawasan sangkut tongkat ramai-ramai. Kan? Jadi tak perlu. Orang yang tengah kuat macam Abang Nasir tu kan, tengah kuat lagi bekerja, jadi tak perlu pakai tongkat. Kerana tongkat ni hanya diperlukan, hanya dipakai oleh Nabi bila mana Nabi berada dalam keadaan sudah berumur dan badan Nabi sedikit berisi. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ada seorang sahabat menyebutkan Nabi SAW ni berbekam bila ada sakit. Kita tahu memang Nabi SAW menyebutkan bekam ni merupakan kaedah penyembuhan, kaedah perubatan di zaman Nabi SAW. Tapi tak perlulah orang yang tak sakit pun berbekam. Orang pergi bekam ni bila ada sakit. Pergilah bekam. Jadi kalau tak ada sakit, tak payah bekam. Kerana Nabi pun tidak berbekam setiap hari, Nabi tak berbekam setiap minggu. Nabi bekam min waja'in asabahu. Dalam hadis disebut kerana ada penyakit. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Qaradawi ketika membahaskan tentang isu bekam. Jadi konteks kita panggil apa? Dimensi tempat, dimensi masa, dimensi penutur, dimensi pendengar ada kalanya perlu untuk diteliti dalam rangka untuk kita memahami sesebuah teks itu dengan tepat. Dalam isu ni, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, dalam hadis ni juga mesti difahami berdasarkan konteks masa dan tempat. Kenapa? Kerana Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi menyebutkan hadis ini kepada orang Mekah. Sebab itu Imam Nawawi sebut di ujung tu. Imam Nawawi kata, maksud hadis ini tidak ada lagi hijrah daripada Mekah kerana Mekah telah menjadi negara Islam. Maksudnya hadis ni bukan untuk semua orang. Hadis ni Nabi tujukan kepada orang Mekah yang baru saja masuk Islam setelah Nabi menguasai kota Mekah. Nabi ni Allah Ta'ala takdirkan dia keluar daripada Mekah dalam keadaan hina. Nabi ni Allah Ta'ala takdirkan dia keluar daripada Mekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan Abu Bakar sendiri ketakutan. Sehingga menangis dia dalam gua. Sehingga Nabi pujuk dia. Ini ada hikmah yang saya akan huraikan kemudian insya-Allah. Cuma bila Nabi keluar daripada Mekah, Nabi pergi ke Madinah, mana-mana orang yang kekal di Mekah pada waktu tu yang masuk Islam wajib untuk berhijrah. Kenapa wajib? Kerana pada masa tu Mekah negara kafir. Mekah dikuasai oleh musyrikin. Mekah dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan seumpamanya. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Bila orang Mekah masuk Islam, mereka wajib untuk berhijrah kerana ingin membantu Nabi SAW. Tapi apabila Allah Ta'ala takdirkan, orang-orang yang masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah, maka ketika itu kota Mekah telah menjadi kerajaan Islam dan pada waktu itu Nabi mengatakan kepada orang yang baru masuk Islam di kalangan orang Mekah, kamu tak payah masuk lagi ke Madinah sebagai penghijrah, kamu boleh kekal duduk di Mekah sebagai orang Islam kerana Mekah pun telah menjadi negara Islam. Mekah pun telah menjadi negara Islam. Maka sebab itu Nabi ucapkan hadis ni kepada orang Mekah, iaitu hadis ni mempunyai dimensi tempat dan masa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa hijrah yang Allah Ta'ala takdirkan untuk Nabi dan para sahabat ni lalui mempunyai banyak hikmah. Antara hikmahnya,
bagi siapa-siapa yang nak dengar kuliah berkenaan dengan hijrah yang saya pernah sharekan, boleh tengok apa ni kuliah saya di dalam YouTube. Sekejap saya tunjukkan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok saya hurai panjang berkaitan dengan peristiwa hijrah ni. Nanti kalau ada masa boleh tengok dalam YouTube. Ni peristiwa hijrah. Hijrah Nabi SAW dan juga hijrah bersediakah aku. Ini semua berkaitan dengan hijrah ni, tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube secara percuma. Tak kena bayar, insya-Allah. Baik. Cuma saya nak huraikan secara ringkas di sini, iaitu Allah Taala takdirkan Nabi SAW untuk lahir di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah supaya memberikan satu isyarat kepada kita bahawasanya Islam ini memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada kesungguhan. Mungkin ada yang bertanya, dalam peristiwa hijrah, Nabi SAW terpaksa duduk di Gua Sur selama 3 hari bersama dengan Abu Bakar dalam ketakutan. Kenapa tidak Allah Ta'ala sediakan kepada Nabi SAW burak yang pernah Nabi tunggang ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj? Kita tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj ni walaupun ulama' tak sepakat tentang tarikhnya, tetapi ulama' sepakat mengatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku sebelum hijrah. Kerana Nabi dah salat dah di Mekah sebelum daripada Nabi hijrah. Kewajipan salat ni dah ada di Mekah. Sebelum Nabi hijrah, Nabi dah salat dah. Jadi pensyariatan salat berlaku sebelum daripada hijrah. Bila Nabi pergi Isra' dan Mi'raj, Nabi dah kenal dengan burak. Maksudnya burak dah bawa Nabi daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis dalam sekelip mata. Daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha dalam sekelip mata. Maka sepatutnya dalam peristiwa hijrah, Allah Ta'ala untuk memuliakan Nabi-Nya, sepatutnya Allah Ta'ala sediakan burak. Sediakan burak pada Nabi dengan Abu Bakar untuk Nabi naik. Tapi Allah Ta'ala tak sediakan. Sebab burak pun bukan buat apa, dia pun bukan ada penunggang lain. Nabi je lah penunggang dia pada waktu tu. Maka persoalan ni kita perlu tanya dalam kepala kita. Kenapa Allah Ta'ala tak sediakan burak untuk Nabi SAW? Maka jawapan yang mudah untuk dijawab adalah, Nabi tak sediakan benda ni adalah kerana Allah Ta'ala tak sediakan benda ni kepada Nabi kerana Allah ingin memberikan isyarat kepada kaum dia, kepada umat Islam selepas dia, bahawasanya perjuangan untuk mendirikan agama ini perlu kepada pengorbanan. Kalau Allah Ta'ala beri burak, maka nanti orang akan kata, Nabi tak apalah dia naik burak, kita burak pun tak ada. Usah kata burak, beruk pun susah nak dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka di antara hikmah Allah Ta'ala tidak menyediakan burak untuk Nabi berhijrah, supaya kita umat ni fikir, kalau Nabi dalam pelaksanaan perjuangan agama pun perlu melalui kesukaran dan cabaran, maka begitu jugalah kita. Begitu jugalah kita, orang Islam ni dalam nak membawa agama, dalam nak mengenalkan orang terhadap sunnah, kita juga ada kalanya akan menerima cabaran dan dugaan. Akan menerima cabaran dan dugaan. Itu benda biasa. Habis itu Ustaz, Isra' Mi'raj boleh pula. Isra' Mi'raj bukan perjuangan agama. Isra' dan Mi'raj ialah perjuangan, ialah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi yang berbentuk mukjizat. Kita tidak disuruh untuk meniru Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita tak dituntut untuk pergi ke Baitul Maqdis dan naik ke Sidratul Muntaha dalam masa sehari. Kita tak dituntut. Tetapi kita dituntut untuk berhijrah, kita dituntut untuk melaksanakan agenda memperjuangkan agama. Maka sebab itu Nabi tak diberikan dengan burak. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sewaktu Nabi lahir di Mekah pun ada hikmah. Kerana Allah Ta'ala nak memberikan Nabi SAW sedikit kesukaran dalam perjalanan dia, meninggikan syiar Allah ataupun dalam perjuangan dia menegakkan agama Allah. Kemudian baru hijrah. Kemudian baru hijrah. Maksudnya, boleh, mungkin ada orang tanya, boleh je Allah Ta'ala lahirkan Nabi dekat Madinah, tak payah pindah-pindah. Tapi perpindahan ini
memberikan manfaat kepada ataupun memberikan pengorbanan kepada beberapa pihak. Yang pertama, memberikan pengorbanan kepada Nabi untuk berhijrah dan Muhajirin untuk berhijrah. Kemudian memberikan pengorbanan kepada Ansar untuk berkorban, memberikan ruang, memberikan kemudahan, memberikan bantuan kepada Muhajirin. Kalau Nabi memang lahir di Madinah, maka tak perlu orang Ansar tolong sebab Nabi memang dah ada rumah. Nabi memang dah ada keluarga di Madinah. Orang Muhajirin pun tak payah pindah. Maka bila Allah Ta'ala lahirkan Nabi di Mekah, pindah ke Madinah, ini membuktikan bahawasanya agama Islam itu memerlukan perjuangan. Kenapa perlu perjuangan? Kerana perjuangan itu menambahkan pahala dan meninggikan darjat. Perjuangan agama ini memuliakan orang yang berjuang. Maka sebab itu Nabi SAW menyebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak menerima bencana, menerima ujian daripada Allah ialah para nabi. Kemudian orang yang mengikut jalan Nabi yang paling hampir, kemudian yang paling hampir. Maka Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi-Nya dengan memperbanyakkan pahala kepada Nabi-Nya adalah dengan cara memberikan cabaran, memberikan ujian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila Allah memberikan cabaran, Allah Ta'ala memberikan sedikit cubaan, memberikan sedikit ujian, dan apabila kemenangan itu datang, setelah ujian itu kita tempuh, setelah penderitaan itu kita lalui, maka kemenangan itu ialah kemenangan yang sangat-sangat bernilai dan kemenangan yang sangat-sangat memberikan nikmat kepada orang yang menang. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, benda ni saya baca di dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika mana Nabi SAW masuk ke Mekah, nak buka kota Mekah, maka keadaan itu menyebabkan Nabi SAW tundukkan dahinya sehingga dahi dia tu terkena pada pelana unta Nabi. Kenapa Nabi tunduk? Kerana nikmat membuka kota Mekah itu sangat-sangat dirasai setelah Nabi SAW keluar daripada Mekah dalam keadaan orang yang hina, dalam keadaan orang yang ditindas. Maka bila Nabi masuk ke dalam negeri Mekah, membawa kekuatan, membawa tentera, dan akhirnya Abu Sufyan yang asalnya sombong, akhirnya juga menerima Islam, maka keadaan itu menyebabkan Nabi SAW rasa bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berikan saya sedikit ujian dalam dakwah ni. Nak ajak orang kembali kepada sunnah ni, ada orang tak suka. Di sana disekat, di sini disekat. Pergi ceramah sana rasa macam kena apa? Macam kita ni penjenayah pula. Saya ada pergi satu negeri. Saya pergi tu asalnya nak bawa keluarga bercuti. Tapi ada kawan-kawan yang duduk di negeri tu tahu pula saya pergi ke sana. Ni kadang-kadang maklumat zaman ni tersebar dengan cepat. Dia nampak saya mungkin berjalan dekat pasar raya kat negeri tu, dia terus bagi tahu kat grup WhatsApp dia. Ramai orang mesej kata, "Ustaz, betul ke ada kat negeri ni?" Saya kata, "Ya, saya ada." "Ustaz, boleh buat ceramah Ustaz?" Saya kata, "Saya datang nak bercuti, bukan nak ceramah. Lagipun negeri ni saya tak boleh ceramah." Dia kata, "Tak apa Ustaz, kita jumpa, jom. Kita buat makan malam." Kan, kita buat makan malam. Bukan senang nak jumpa. Saya berkata, "Kalau setakat makan malam bolehlah." Jadi diorang pun sediakan makan malam, buat dekat satu tempat, sampai kunci pintu, tuan-tuan dan puan-puan. Kunci pintu dengan mangga, kunci pintu grill tu. "Kenapa ni?" Saya kata, "Kunci-kunci ni." Takut Ustaz, takut ada pejabat agama datang nanti kena tangkap." Tuan-tuan, rasa kita nak ceramah di negeri sendiri. Macam saya kan, saya mengajar di Perak, saya anak Perak, lahir di Perak, orang Perak, nak ceramah di Perak tak boleh. Saya kerja di UPSI, saya mengajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya adalah ketua Jabatan Pengajian Islam di Fakulti Sains Kemanusiaan. Saya ketua jabatan. Maksudnya saya ni orang nak masuk kerja dekat UPSI tu, kalau jabatan saya kena approve dulu. Sebab saya ketua jabatan. Tapi saya tak boleh mengajar di masjid saya sendiri. Saya tak boleh mengajar di masjid UPSI sendiri. Cabaran tu saya rasa. Saya duduk sorang-sorang kadang-kadang masa kena mula-mula tu saya kena sedihnya. Aku bukan buat apa pun, aku nak ajak orang balik pada sunnah ya. Bukan ajak orang buat benda jahat pun, kan? Bukan ajak orang pergi dengar benda-benda maksiat pun, pergi tengok benda-benda maksiat, tak. Saya ajak orang kembali pada sunnah. Sedih.
Tapi bila saya tulis buku, tuan-tuan dan puan-puan, saya orang dah tak bagi ceramah, saya tulis buku. Bila saya tulis buku, tuan-tuan dan puan-puan, saya tulis buku dan akhirnya alhamdulillah dengan rezeki Allah, buku saya habis dicetak. Saya ada tulis satu buku. Buku saya yang saya tulis tahun lepas. Sekejap saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan, nanti insya-Allah saya sharekan. Okey. Ni saya sharekan. So, kita sama-sama tengok. Okey. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tengok ni, buku bestseller ni. Ni bukan saya buat ni. Ini Karang Kerah buat, pencetak buat. Tidak sampai sebulan berada di pasaran, buku ni sudah diulang cetak. 5,000 habis dalam masa sebulan. Buku ni, 40 amalan mudah menurut sunnah. Ni, buku ni, saya tulis, buku ni saya tulis, juga dengan sumbangan daripada kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Melbourne. Dia bagi saya sikit dana, saya tak nak bagi tahu nama dia siapa, kan? Sebab dia kata kalau boleh dia nak rahsiakan. Kalau saya sebut ni mesti kenal punya lah. Ramai yang kenal. Dia bagi saya sedikit dana, dia kata ustaz buat satu buku amalan-amalan yang mudah orang awam buat daripada hadis. Alhamdulillah buku tu dah habis di pasaran, tak ada dah. Baru setahun jual, alhamdulillah. Dan saya kira dengan saya menulis, dengan orang yang bagi dana untuk buat buku tu juga memberikan dana sehingga saya boleh menulis, sebab dia perlu dana kerana terjemahan, semakan, untuk proofreading, semua tu memerlukan kos. Jadi saya buat dan saya gabungkan tim-tim saya minta pilih mana-mana hadis yang mudah untuk orang awam, kemudian saya bagi proofread. Orang awam boleh faham tak apa yang saya tulis, dan akhirnya kita cetakkan dengan berjaya kita cetakkan dalam masa setahun, habis terjual lebih kurang dalam 8,000 naskah. 8,000 naskah terjual dalam masa setahun sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, Allah Ta'ala memberikan rezeki di tempat yang lain apabila dia sekat tempat yang lain. Maka kita rasa bernilai nikmat Allah bila Allah Ta'ala berikan ujian dan kemenangan itu datang setelah ujian dan cabaran. Maka sebab itu Nabi bila masuk ke kota Mekah, Nabi tundukkan kepalanya kerana sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah dan sungguh-sungguh tawaduk. Kerana kalau kemenangan itu datang dalam keadaan kita tak terima ujian dan cabaran, kita tak terasa kemenangan itu datang daripada Allah. Kita tak terasa Allah yang berkuasa yang memberikan kemenangan. Sebab itu sebelum saya balik, masa saya duduk di Jordan dulu, sebelum saya balik, kebetulan waktu bulan Ramadan. Jadi saya dengan Fidah, isteri dengan anak-anak, masa tu anak 2 orang, Husna dengan Muaz. Tuan-tuan kenal lah anak saya yang 2 orang tu. Sekarang dah 4 orang dah. Abu dengan Asma. Itu menunjukkan aktif jugalah saya ni kan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, masa tu anak 2 orang. Jadi kami ni bila bulan Ramadan di Jordan ni kami cari masjid. Mana masjid yang imam baca sedap? Sebab bila imam baca sedap ni khusyuk lebih sikit kan. Lama pun tak apa. Jadi ada satu masjid ni, masjid Syekh saya masa saya belajar di Muqtah dulu, Syekh Muhammad Said Hawa, anak kepada Said Hawa yang merupakan pemimpin gerakan Ikhwan Syria pada zaman dulu. So di Muhammad Said Hawa ni merupakan seorang syekh hadis di Jordan, mengajar di Universiti Muqtah tapi duduk di Amman. Jadi saya pergi dekat Masjid Abdun tu. Tiba-tiba ada tazkirah. Saya pergi tazkirah tu. Bila saya semayang tarawih kat situ, saya dengar tazkirah. Di Jordan tazkirah dia sekejap je, lebih kurang 15 minit. Masa tu tuan-tuan dan puan-puan, bulan puasa terakhir sewaktu saya buat PhD di Jordan, waktu tu Gaza kena serang dengan Palestin, kena serang dengan Israel. Dan pada waktu tu memang kena bom teruk Gaza masa tu. Gaza memang kena serang teruk. Dan waktu tu saya tak tidur malam sebab sama kan siang pendek. Malam pendek. Jadi nak tunggu sahur. Jadi tengoklah update berita-berita daripada Gaza, berapa orang dah mati. Dan waktu itulah pada tahun 2015. Dan pada tahun itulah Allah Ta'ala takdirkan Israel tak boleh masuk Gaza. Kalah lah. Kira Israel kalah masa tu. Jadi waktu tu ada tazkirah. Tazkirah daripada Syekh Ahmad Naufal. Syekh Ahmad Naufal ni orang Palestin yang duduk di Jordan. Menjadi pensyarah tafsir di University of Jordan. Jadi dia ni orang yang semangat jihad tinggi.
semangat untuk memperjuangkan agama tinggi, dan semangat dia dengan Palestin tinggi sebab dia orang Palestin. Waktu Palestin berperang dengan Israel, pada waktu tu negara Arab semua diam, tak ada buat apa pun. Siapa pun tak bantu. Tiba-tiba ada seorang syekh ni bagi tazkirah, Syekh Ahmad Naufal bagi tazkirah malam tu. So kami pun dengarlah. Dia kata hari ni kawan-kawan kita diserang oleh Israel di Palestin, di Gaza. Mereka mungkin meminta bantuan kita, tapi tak ada siapa yang nak bagi. Tak ada siapa berani nak lawan Israel. Kalau tanya kepada saya, dia kata, kalau tanya kepada saya katakan biarlah mereka tidak dibantu. Saya terkejut. Biar betul ni. Syekh ni orang Palestin, takkan nak biar tak dibantu. Dia kata kalau tanya saya, biarkan tak dibantu tak apa. Kerana kita yakin dan percaya, kemenangan akan datang daripada Allah. Kemenangan itu akan datang daripada Allah. Dan hari ini, kawan-kawan kita dan saudara kita dibom di Palestin. Kawan dan saudara kita ditembak di Palestin. Hari ini kita tidak bantu. Hari ini kita tak buat apa-apa. Hari ini kita peluk tubuh saja. Dan apabila kemenangan itu datang, dan kita yakin kemenangan itu akan datang sebelum kiamat. Kita yakin Islam akan menang sebelum kiamat. Dan apabila kemenangan itu datang, maka orang Palestin akan tahu kemenangan itu hanya datang daripada Allah. Kemenangan itu bukan datang daripada Saudi, kemenangan itu bukan datang daripada Jordan, kemenangan itu bukan datang daripada Syria. Kemenangan itu hanya daripada Allah Azza wa Jal. Maka pada ketika kemenangan itu datang, orang-orang Palestin hanya akan memuji Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kemenangan kepada mereka. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala pada waktu membenarkan Nabi SAW masuk ke dalam Mekah membawa tentera dan kekuatan, Nabi menundukkan kepalanya ke pelana unta untuk membuktikan kepada Allah tanda kesyukuran kepada dia. Nabi bersyukur kepada Allah kerana kemenangan ini hanya datang daripada Allah. Kemenangan ini hanya dengan takdir Allah. Tak ada siapa boleh bagi menang. Hari ini mungkin ada di kalangan kita yang mendabik dada. Ada di kalangan kawan-kawan kita kadang-kadang dabik dada. Kawan-kawan saya jugalah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin ikut isu-isu politik Malaysia. Ada di kalangan kawan-kawan saya yang mungkin rapat dulu dengan saya. Sebelum jadi pemerintah bukan main lagi. Minta tolong itu, minta tolong ini. Jemput itu, jemput ini. Tapi setelah menjadi kerajaan, setelah menjadi pemerintah, kita nak tegur sikit pun dikatakan kita ni gila kuasa, kecewa tak dapat jawatan. Dan akhirnya, mereka yang kata kat saya macam tu, akhirnya hari ni mereka pula jatuh. Kan mereka telah dijatuhkan oleh Allah. Nak bagi tahu kemenangan itu semuanya datang daripada Allah. Maka sebab itu Allah Taala sebut dalam surah An-Nasr, Allah Taala kata idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maksudnya Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya apabila telah datang kepada kamu nasrullahi wal fath, pertolongan daripada Allah, kemenangan yang datang daripada Allah dan pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai. Sesuatu yang kamu tidak pernah jangka, sesuatu yang kamu tidak pernah fikir, agama ini akan diterima oleh orang Mekah. Walaupun asalnya bumi inilah yang memusuhi kamu, walaupun pada asalnya bumi inilah yang menghalau kamu keluar, tapi akhirnya bumi ini menerima kamu. Bumi ini akhirnya menyerah kalah pada kamu. Dan akhirnya pemimpin negara inilah, pemimpin negeri inilah yang asalnya sombong dengan kamu. Akhirnya dia juga akhirnya kena terima bahawasanya Islam telah menang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat Muhammad, kamu telah melihat wahai Muhammad, manusia masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai. Fasabbih bihamdi rabbika, maka hendaklah kamu bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu wahai Muhammad dan beristighfarlah kepada dia. Maka Allah Taala kata bila kemenangan datang, ucaplah tasbih. Kenapa perlu ucapkan tasbih? Kerana Allah Taala lah yang memberikan kemenangan. Kemudian pujilah Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita dalam syurga nanti, tuan-tuan dan puan-puan, dalam syurga nanti bila kita diberikan nikmat yang pelbagai, Allah Taala akan ilhamkan kepada ahli syurga ni, insya-Allah kita ahli syurga semuanya, kita Allah Taala akan beri ilham kepada kita untuk bertasbih dan bertahmid. Seperti mana Allah berikan kita ilham untuk bernafas. Kita dalam dunia ni mungkin ada waktu-waktu kita lupa nak tasbih dan tahmid.
lupa nak ucap subhanallah, lupa nak ucap alhamdulillah. Tapi nafas tak pernah lupa. Jarang kita masuk hospital, ziarah orang sakit, pakcik kenapa masuk hospital? Pakcik lupa nak bernafas, nak 5 hari lupa nak bernafas. Jarang, tak pernah dengar. Kerana orang bernafas, selagi mana dia hidup, dia akan ingat untuk bernafas. Nafas ini satu keperluan yang daruri, kemestian untuk meneruskan hidup. Kerana badan kita perlu oksigen. Maka dalam syurga nanti kita akan diberikan ilham untuk bertasbih dan bertahmid. Kenapa tasbih dan tahmid? Kerana nikmat syurga tidak akan dapat diberi oleh mana-mana manusia, hanyalah Allah. Melainkan hanya Allah yang bagi. Maka kita tasbih, subhanallah, kerana nikmat tak sama. Nikmat Allah tak sama dengan nikmat makhluk. Dan kita ucap alhamdulillah kerana nikmat yang berpanjangan. Begitu juga apabila kemenangan itu datang, apabila kita telah diberikan ujian dan cabaran, masa tu kita tahu kemenangan tu hanya datang daripada Allah. Tak ada siapa boleh bagi kemenangan kepada kita kalau Allah Ta'ala tak izin. Tak ada siapa yang boleh memberikan keselesaan kepada kita kalau Tuhan tak izin. Semuanya dengan izin Allah Azza wa Jal. Maka kemenangan itu apabila datang, setelah ujian kita tempuh, maka kemenangan itu sangat-sangat bernilai dan sangat-sangat nikmat bagi orang yang merasainya. Maka sebab itu Allah Ta'ala menjadikan Nabi SAW lahir di Mekah untuk pindah ke Madinah, merasai kesakitan, merasai kesempitan, merasai sakit, merasai susahnya perjuangan. Dan apabila kemenangan itu datang, kemenangan itu sangat-sangat memberikan nikmat. Maka itu di antara hikmah. Jadi Nabi SAW ucapkan hadis ini bukan untuk membatalkan hijrah kepada semua orang, tetapi hijrah telah tidak ada bagi orang yang masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah, kerana Mekah telah menjadi negara Islam. Mana-mana orang yang datang yang masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah, kekallah untuk duduk di Mekah kerana Mekah telah menjadi negara Islam. Walakin jihadun wa niyah. Tetapi Nabi kata, yang ada pada kamu sekarang ini oleh orang Mekah, hijrah dah tak ada dah, tak perlu hijrah dah. Kamu tak dapat lagi dah kelebihan hijrah. Pertama, kerana kamu lambat masuk Islam. Yang kedua, tak perlu bebankan diri untuk hijrah ke Madinah kerana Mekah telah menjadi negara Islam. Tetapi yang kekal ada pada kamu sekarang untuk kamu kejar, wahai orang Mekah, jihad dan niat. Maksud jihad ialah usaha untuk menegakkan agama, sama ada dengan berperang ataupun dengan menyampaikan dakwah. Wa niyah, dan juga niat untuk berjihad. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan apabila kamu diberikan oleh pemerintah arahan untuk keluar berhijrah, maka kamu kena pergi hijrah. Hijrah ni jihad. Jihad ni tuan-tuan dan puan-puan ada dua jenis. Jihad ada dua jenis. Satu jihad yang dipanggil sebagai jihad talab, satu lagi jihad difa'. Jihad talab ni maksudnya ofensif. Jihad difa' defensif. Okey? Jihad talab, jihad untuk offense, jihad serang kepada negara luar. Bila berlaku jihad untuk kita serang ke negara luar? Apabila negara luar menahan ataupun menyekat dakwah Islam. Islam tidak suka kepada peperangan. Islam tak suka menggadaikan nyawa. Islam suruh kita pelihara nyawa. Maka sebab itu saya dah hurai dalam kuliah yang lepas, kalau kita diberi pilihan di antara menjaga nyawa dan pergi ke masjid untuk berjemaah, jaga nyawa dulu. Kalau pergi ke masjid boleh membahayakan nyawa. Solat berjemaah boleh di rumah. Kerana Islam sangat menjaga nyawa. Tetapi dalam keadaan apabila dakwah Islam disekat, sehingga ada orang dihalang daripada masuk ke dalam agama Allah, maka pada waktu itu Islam mensyariatkan jihad. Walaupun jihad mungkin melayangkan nyawa, ataupun jihad mungkin menghilangkan nyawa, maka pada waktu agama Islam disekat untuk masuk mana-mana negara dan negeri, maka pada ketika itu Islam melancarkan jihad. Dan jihad ni dipanggil jihad talab. Jihad talab ni dia tak wajib pada semua. Maksud jihad talab ni fardu kifayah. Siapa yang wajib pergi? Orang yang diarahkan oleh pemerintah untuk pergi, dia wajib. Siapa-siapa yang tak diarah, boleh pergi, boleh tak pergi, diberi pilihan. Dan jihad inilah yang kena minta izin mak ayah kalau mak ayah memerlukan khidmat kita. Maksudnya kalau kita jaga mak ayah yang sakit, tiba-tiba kita rasa nak pergi jihad, nak pergi perbatasan untuk memerangi negara yang menghalang dakwah Islam,
mak ayah kita tak bagi kerana dia bimbang kita ni meninggal dan dia orang tak ada orang nak bagi dia orang belanja, maka pada ketika itu tak wajib pergi. Maka sebab itu ada hadis Nabi SAW bila ada seorang pemuda nak pergi jihad, Nabi kata, ada mak? Dia kata ada. Nabi kata pergi jaga mak kau. Kerana Nabi tahu mak dia memerlukan khidmat dia. Yang ni jihad dipanggil jihad talak. Jihad serang negara luar. Jihad untuk buka negara luar. Yang ni yang Umar tunjuk waktu dia buka Iraq, waktu dia perang dengan Parsi, waktu dia perang dengan Rom. Ni kita panggil jihad untuk meluaskan empire ataupun jihad untuk menjadikan dakwah Islam sampai ke negeri-negeri lain. Okey, itu yang pertama. Jihad yang kedua kita panggil jihad difa'. Jihad difa' ni jihad mempertahankan kerajaan bila musuh masuk negara kita. Ini disebut oleh Syekh bin Utsaimin. Jihad yang berbentuk mempertahankan negara ni fardu ain kepada semua yang mampu. Lelaki. Perempuan tak. Lelaki. Mana-mana lelaki yang mampu, sama ada dia ada mak ke tak ada mak ke, mak izin ke mak tak izin ke, dia wajib mempertahankan negara dia. Kerana musuh telah berada di perbatasan. Musuh telah ada masuk dalam negara kita, kalau kita tak keluar akan menyebabkan negara kita hancur. Yang ni yang Nabi tunjuk dalam kebanyakan perang dia. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk. Semua ini adalah jihad difa'. Jihad mempertahankan negara. Maka sebab itu bila Nabi keluarkan arahan untuk semua sahabat keluar pergi berjihad di Tabuk, siapa yang tak pergi Nabi pulaukan. Kalau siapa yang tak pergi di kalangan sahabat yang beriman ni, kalau tak ada uzur apa, badan sihat, belanja ada tapi tak pergi, Nabi pulaukan. Kenapa Nabi pulaukan? Kerana jihad ni adalah jihad yang wajib. Jihad ni jihad yang arahan. So bila keadaan jihad menjadi wajib, yang pertama bila pemerintah bagi arahan untuk keluar berjihad mempertahankan negara. Yang kedua, pemerintah bagi arahan kepada dia secara spesifik untuk pergi memerangi kerajaan yang memerangi Islam ataupun memerangi kerajaan yang menghalang dakwah Islam. Yang ketiga, jihad menjadi wajib apabila kita telah berada di medan dan berada dalam saf orang Islam dan perang akan berlaku. Haram untuk kita tinggalkan medan. Ni dosa besar. Yang kita panggil at-tawalli yaumaz zahaf. Kita dah duduk dalam saf, sedia dah nak perang, tiba-tiba kita resign ataupun kita panggil tarik diri, tak boleh. Tak boleh. Dan apabila yang keempat, apabila jihad itu memerlukan kita. Contohnya ada satu jenis senjata yang tak ada orang yang tahu tentang penggunaan dia, hanya kita je tahu dan pemerintah bagi arahan secara khusus pada kita untuk pergi. Maka inilah tempat-tempat yang kita panggil wajib untuk berjihad. Maka sebab itu Nabi kata wa idzastumfirtum famfiru, maka apabila kamu diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah. Okey? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ulang semula apa yang faedah yang kita dapat daripada hadis ni. Yang pertama, Nabi sebut hadis ni kepada orang Mekah, maka Nabi kata kepada orang Mekah tidak wajib lagi berhijrah kerana Mekah telah menjadi negara Islam, maka tidak perlu ada lagi orang-orang yang masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah itu untuk pindah ke Madinah kerana duduklah di Mekah supaya orang Islam kekal ada di Mekah. Kerana di Mekah pun ada masjid, yang mana masjid itu perlu diimarahkan. Jadi tak perlu ramai-ramai pergi ke Madinah, yang mana Mekah juga memerlukan orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib untuk orang-orang Mekah pada waktu itu untuk niat pergi berjihad. Sebab hijrah dah tak ada bagi dia orang, niat untuk pergi jihad kena ada dalam jiwa. Dan kalau dipanggil untuk berjihad oleh Nabi, mereka wajib untuk pergi. Jadi maksudnya, kalau kita diminta oleh pemerintah untuk keluar ke medan mempertahankan negara Islam, kita wajib pergi. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, hijrah ni walaupun terbatal kepada orang Mekah, tetapi hijrah tidak terbatal bagi orang lain yang memerlukan. Maksudnya kalau ada satu tempat nanti, macam kawan-kawan kita orang Rohingya umpamanya, orang Rohingya, dia orang ditindas di negeri sendiri. Jadi tak mampu untuk mempertahankan diri, mereka dibunuh beramai-ramai. Jadi orang yang lemah, orang perempuan, orang tua, budak-budak wajib berhijrah untuk mempertahankan nyawa mereka, untuk menyelamatkan agama mereka, wajib berhijrah. Jadi negara Islam yang berdekatan wajib terima orang Rohingya ni. Maka sebab itu kita Malaysia ni pun baguslah juga terima orang-orang Rohingya ni untuk duduk dalam negara kita.
Cuma itulah kadang-kadang ada jugalah pandangan-pandangan masyarakat kita yang memandang rendah kepada orang Rohingya ni, mengatakan mereka ni tak ada disiplin, mereka ni pengotor, mereka ini tak ada adab dan akhlak, mereka ni tak dengar cakap, tempat mereka tidak bersih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang datang daripada negeri dunia ketiga ni memanglah macam tu. Kita kena ajarlah dan kita kena sabar, kerana apa yang kita buat kepada mereka itu adalah kewajipan akidah, nak menjaga akidah mereka dan kewajipan ke atas kita sebagai saudara se-Islam. Jadi dalam keadaan itulah kita dapat merasa bagaimana besarnya pengorbanan orang-orang Ansar. Yang mana orang Ansar ketika mana orang Muhajirin pergi ke Madinah, mereka serahkan apa saja kepada orang Muhajirin. Nak apa? Nak harta aku bagi separuh. Mati aku sanggup kongsi. Orang Muhajirin dia tak bawa harta banyak. Jadi kalau boleh kongsi harta sampai mewariskan harta, orang Muhajirin tak ada masalah kerana mereka tak bawa harta banyak. Berbeza dengan orang Madinah yang memang harta ada di tempat mereka. Tapi mereka tak pernah persoalkan hukum Allah. Allah Ta'ala kata pada peringkat awal, kalau dia bila Nabi persaudarakan seorang Muhajirin dengan seorang Ansar, mati orang ni mewarisi, mati seorang ni, orang ni mewarisi, mereka terima kerana ini adalah ketentuan Allah. Dan mereka sanggup memberikan bukan hanya untuk orang Muhajirin pindah dan menyerahkan bumi, mereka juga menyerahkan pentadbiran negara. Hari ini cuba kita tengok orang Rohingya yang duduk dekat Selayang. Saya dulu duduk Selayang. Selayang ni kawasan Selangor. Ramailah orang Rohingya kat situ. Memanglah kawasan tu nampak macam kotor sikitlah. Kan? Tapi dia memerlukan masa untuk mereka ni absorb dengan budaya yang mana mereka dulu duduk negara dunia ketiga, negara mundur. Jadi orang mungkin tak belajar dan tak terbiasa benda tu. Jadi tuan-tuan, sanggup tak orang Malaysia ataupun orang Singapura memberikan orang Rohingya ni kerakyatan dan dalam masa yang sama cari satu orang Rohingya, jadikan mereka ni sebagai pemimpin negara? Saya ingat tak ada orang Malaysia yang sanggup kot. Setakat boleh duduk okeylah. Itu pun bukan duduk rumah kita. Duduk je lah kat Selayang tu, niaga. Bukan duduk rumah kita. Orang Ansar, mereka menyerahkan tanah, rumah kepada orang Muhajirin. Mereka berikan harta kepada orang Muhajirin. Mereka memberikan negara kepada orang Muhajirin. Mereka menyerahkan urusan negara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang Muhajirin, Nabi bukan orang Madinah. Tak apalah, mungkin dia Nabi, kita setujulah. Okey, Nabi wafat. Siapa ganti? Abu Bakar. Orang Ansar ada calon tak masa tu? Ada calon. Orang Ansar ada calon. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Kerana Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin orang Ansar. Ketika mana Nabi wafat, orang-orang Ansar berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Siapa yang pergi umrah dia tahu. Di tepi Masjid Nabawi, memandang kiblat belah kanan, ada satu taman, satu kebun, macam kebun penuh dengan pokok-pokok bunga dan pokok tamar. Kan, pada waktu tu mereka berhimpun duduk di kawasan Saqifah Bani Sa'idah memilih siapa nak jadi pemimpin. Kenapa? Kerana orang Ansar percaya pada waktu tu bila Nabi wafat, orang-orang Muhajirin akan balik ke Mekah. Dan mereka mencari calon mereka untuk menjadi pemimpin di Madinah. Akhirnya Abu Bakar dan Umar datang. Dan akhirnya Umar mencadangkan Abu Bakar mencadangkan Umar, orang Ansar mencadangkan Sa'ad bin Ubadah. Dan akhirnya semua setuju untuk melantik Abu Bakar. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan, kerana bila Nabi sakit, Nabi meredai Abu Bakar menjadi pengganti kepada Nabi untuk menjadi imam di dalam solat kami. Maka kalau dalam bab salat pun Nabi setuju untuk Abu Bakar ganti Nabi, dalam bab pemerintahan dunia, lagilah Nabi setuju. Dan akhirnya mereka menerima Abu Bakar. Oh tak apalah Ustaz, Abu Bakar ni mungkin dia istimewa duduk dengan Nabi dalam gua, berhijrah, orang yang lama dengan Nabi. Okey tak apa, Abu Bakar wafat. Bila Abu Bakar meninggal dunia, siapa ganti? Umar. Okeylah Ustaz, Umar ni mungkin dia orang yang Nabi puji, Nabi kata Umar ni telahan dia betul, jadi kalau dia jadi pemimpin bagus. Okey, Umar wafat, ganti siapa? Ganti Osman. Osman orang Muhajirin juga. Osman wafat, ganti siapa? Ganti Ali. Ali juga orang Muhajirin. Ali wafat, siapa ganti? Muawiyah. Muawiyah orang mana? Orang Muhajirin juga. Dan akhirnya tak ada seorang pun orang Madinah yang memerintah negara. Akhirnya semuanya diserahkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Muhajirin. Kenapa? Orang-orang Mekah. Kenapa?
kerana pengorbanan terhadap agama orang-orang Ansar ni sangat tinggi, yang kita tak mampu pun untuk kejar, dan kita tak mampu pun untuk lawan dan tandingi. Maka sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kamu jangan cela sahabat aku, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu menafkahkan emas sebesar bukit Uhud pun, kamu tidak akan dapat menandingi pemberian sahabat satu tadahan tangan walau ataupun sebelah. Kalau kita ada emas sebesar bukit Uhud, kita bagi ke Islam, kita masih lagi belum dapat menandingi pemberian sahabat yang sebanyak ini ataupun separuh daripadanya. Kerana pemberian mereka itu pemberian yang penuh dengan pengorbanan, pemberian mereka itu pemberian yang sangat ikhlas untuk melihat agama itu subur sampai kepada kita. Maka cukuplah sekadar tu. Saya tengok dah sejam dah, insya-Allah saya bercakap. Jadi